Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda Wani menjelang Malaysia memilih. Kalau kita imbas 4 tahun lalu ketika Pilihan Raya Umum ke-14, hari mengundi ditetapkan pada hari Rabu iaitu pada 9 Mei 2018 dan tarikh-tarikh penting ini juga menjadi pertikaian pengundi pada ketika itu iaitu undi hari Rabu dan memberi gelombang kepada pemilih ataupun pengundi seluruh negara bahawa seolah-olah SPR dan khususnya mereka menuding jari pada kerajaan yang memerintah sebelum itu, mereka mengatakan rakyat disusahkan dengan meletakkan hari undi pada hari bekerja. Dan kita tahu keputusan pada Pilihan Raya Umum ke-14 merupakan antara peratusan keluar mengundi tertinggi walaupun diletakkan pada undi Rabu. Sekali lagi, tumpuan akan terarah kepada mesyuarat yang akan berlangsung oleh SPR pada 20 hari bulan ini akan menetapkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum ke-15. Adakah senario yang sama boleh dijangkakan selepas berlaku peralihan ataupun perubahan kuasa politik 2018 dan juga langkah Sheraton, ataupun kita lihat beberapa langkah perubahan sudah pun dilaksanakan oleh SPR dalam pilihan raya kecil sebelum ini dan juga pilihan raya negeri terutama dari Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor yang ada keluasan dari aspek panjangnya waktu tempoh berkempen dari hari penamaan calon hingga hari mengundi. Begitu juga ditambah masa untuk pengundi datang ke pusat pengundian lebih lewat sekitar jam 6 petang. Jadi semuanya ini yang akan kita bincangkan kerana inilah ruang demokrasi yang terbesar pernah dibuka oleh pihak kerajaan selepas meminda beberapa akta berkaitan dengan pilihan raya seperti undi 18 dan pendaftaran automatik, akta anti lompat parti, pendanaan politik belum sempat dibentangkan dalam sepatutnya sesi parlimen kali ini dengan jumlah pengundi hampir 21 juta. Jadi melangkaui separuh daripada angka pada 2018. Jadi apalah salahnya dibuka seluas mungkin ruang pengundian, proses pengundian kepada pemilih berdaftar untuk menunaikan tanggungjawab yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi Dr. G. Mani Marin bersama saya pada malam ini, seorang pengkaji politik dan juga penulis buku Pilihan Raya Demokrasi di Malaysia dan juga mantan ahli ERC. Dr. G menulis dalam Sinar Harian dalam beberapa hari lalu dan mengangkat tarikh-tarikh utama pilihan raya. Kenapa tarikh utama pilihan raya untuk Pilihan Raya Umum ke-15 ni amat penting diberikan perhatian oleh SPR dan diberi perhatian oleh semua rakyat. Jangan ambil mudahlah dengan tarikh-tarikh bila penamaan calon, berapa hari berkempen, bila keluar rit pilihan raya, bila pengundian awal, bilakah tempoh untuk undi pos diproses dan sebagainya, dan D-Day hari mengundi. Terima kasih Nazri, kita jumpa balik. Saya rasa pada pandangan saya tarikh-tarikh ini sangat penting. Mengambil kira bila SPR menentukan, biasanya lazimnya mereka akan mengambil kira hari-hari perayaan. Sekarang secara kebetulan pada bulan November ni kita ada 2 hari keputuran, ulang tahun hari keputuran Sultan Perak, 4 hari bulan kemudian disusuli dengan Kelantan. 11-12 tu hari cuti umum di Kelantan. So kalau kita jangan lupa ujung bulan ni Deepawali. Saya rasa Deepawali ni dah awal sangat ya. sebab tapi masihlah dalam mood tu. Ya. So sebab pada awalnya kalau kita melihat dalam media sosial dia kata penamaan calon akan diadakan pada 22 hari bulan pada awalnya. Pada peringkat awal saya lihat benda itu tidak akan menjadi sebab SPR bermesyuarat kali pertama selepas 10 hari. Amat lewat. Pada saya kalau untuk pilihan raya umum lewat. Kalau kita mengambil tahun 2018, SPR mengadakan mesyuarat dalam 4 hari. Iaitu 6 hari bulan pengumuman pembubaran, pengisytiharan, kuasa 7 hari bulan. SPR bermesyuarat 10 April. Kalau kali ini jaraknya 10 hari. 10 Oktober dibubarkan, 20 hari bulan hari Khamis ini hari SPR mengadakan mesyuarat khas. Kalau kita melihat pada begitu, saya rasa bahawa SPR terpaksa mengambil tindakan langkah tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat untuk sebab kita kali pertama juga nampak wujud ketidaktentuan. Sehingga hari ini baru kita tahu ada negeri baru dibubarkan, DUN ada dibubarkan iaitu Perak. Iaitu 3 negeri, salah satu daripada 3 negeri di bawah kuasa kerajaan Barisan Nasional. Yang 6 negeri Pakatan Harapan dan juga PAS
buat keputusan muktamar sehingga Jumaat lepas mereka tidak Setakat akan hari ini pun masih kekal. kekal. Tak tahu juga mungkin ada Boleh ubah. U-turn sebelum Boleh hari ubah. penetapan calon. Ya. Ya. Sebab tu SPL mengambil langkah. So bagi kita kali ini saya rasa tarikh-tarikh ini sangat penting untuk rakyat, iaitu pengundi. Macam Haji kata tadi, kali pertama 21 juta orang menjadi pengundi. Bakal layak untuk mengundi dalam pilihan raya banding dengan 2018 14 juta. Lebih 51%. Kalau begitu saya rasa daripada kita ada 33 juta rakyat, 21 juta, dengan 2/3 layak untuk mengundi dalam pilihan raya. Mereka perlukan tarikh-tarikh ini dengan cepat supaya mereka dapat satu keselesaan. Keselesaan itu penting sebab untuk memastikan prinsip penglibatan penyertaan dalam pilihan raya itu. Bukan hanya untuk calon sebagai untuk mereka menyertai, mereka patut disediakan kemudahan dan sebagainya, kelayakan, kemudahan sebagainya dan syarat undang-undang, tapi juga pengundi, pemilih. Mereka perlu ada keselesaan untuk mengundi. Mereka perlu datang, mereka perlu diberi dipanggil tempoh yang sesuai untuk katakan mereka bekerja di luar kawasan tempat mereka mengundi, sama ada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak ataupun di luar negara. Patut kita sediakan tempoh yang sesuai supaya mereka pun kena mohon cuti supaya tidak menjejaskan keselesaan tempat majikan atau dan sebagainya kalau mereka berada di luar negara kerana hal-hal bisnes dan sebagainya ataupun apa juga sebab mereka balik ataupun mereka perlu ada undi pos, kemudian undi pos, kertas undi itu di undi pos Pulangkan semula. sampul itu dipulangkan dengan segera tiba pada hari kertas undi itu perlu dikira. Itu hari sebenar pengundian itu ditutup. So semuanya diperlukan supaya akhirnya keselesaan. Kita kena adakan pilihan raya kalau kita belanjakan hampir 1 bilion ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil. 1 bilion ringgit. Tak gunanya kita habiskan 1 bilion tapi kalau orang tak pulang mengundi pun tiada manfaat. Itu tujuan bahawa tarikh-tarikh ini perlu ditetapkan dengan waktu yang sesuai dengan selesa. Yang kita harap kali ini pengundian hari sebenar itu akan diadakan pada hari Sabtu. Itu antara cadangan kita buat kepada kerajaan dalam laporan ERC. Sudah dititipkan dalam laporan ERC. Jadi apa lagi yang faktor yang perlu diambil kira untuk menetapkan hari undi hari Sabtu? Pertamanya, selain daripada cuti-cuti perayaan besar untuk negeri dan juga peringkat persekutuan, keduanya penggunaan lokasi-lokasi pengundian ini adalah majoritinya di lokasi sekolah. Dan kita tahu dalam sebulan dua ni memang tidak ada cuti semester. Cuti penggal akan berlaku di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kita bayangkan kalau hari mengundi jatuh pada hari kerja ataupun hari sekolah, misalnya hari Senin hingga Jumaat, pastinya akan menyukarkan bagaimana pusat pengundian ini akan berubah dalam masa yang segera untuk menjadi pusat pengundian. Jadi mengapa perkara-perkara ini perlu diambil kira oleh SPR? Perlu dikira sebab lebih kurang 60% pusat pengundian tu, saluran tempat mengundi itu yang asasnya ialah sekolah. Sebab tu baru-baru ini Kementerian Pendidikan kata mereka telah bersedia. Dan secara kebetulan ada sekolah mengadakan peperiksaan percubaan untuk SPM pada minggu tersebut, pada minggu yang dianggarkan, iaitu pertengahan. Dan satu lagi lah ada juga yang mengadakan majlis perkahwinan dan sebagainya. So kalau kita buat hari Sabtu, saya rasa kalau ada sekolah yang mengadakan ujian percubaan dan sebagainya, kalau kita buat hari Sabtu, benda juga akan memudahkan semua pihak, semua pemegang taruh. Kalau sekolah hari Sabtu, kalau mereka boleh susun, dan hari Ahad, masih ada lapang untuk kita pergi ke semula untuk mengadakan peperiksaan atau sekolah bersidang semula pada hari Isnin. So kita ada masa untuk satu lagi hari Sabtu kerana kalau kita di Malaysia, kita ada negeri yang cuti hujung minggu pada hari Jumaat Sabtu. Ada yang hari Ahad. So kami melihat hari Sabtu lah hari yang paling kondusif untuk yang susah untuk semua pihak. Hari Sabtu. Bermaksud hari negeri yang cuti umum hujung minggu Sabtu, yang Jumaat Sabtu tu mereka boleh kerja hari Ahad. Yang Sabtu Ahad tu kalau kita bagi mereka hari mengundi pada hari Sabtu, bermaksud hari Sabtu tu ada hari yang untuk mereka berehat dan sebagainya, sebab dia akan memudahkan semua pihak. Hari Sabtu saya rasa bagi kita tolak yang kalau hari perayaan dan
sambutan hari-hari tertentu. Saya rasa kalau hari Sabtu tu hari yang paling kondusif untuk semua pihak. Ada setengah parti politik menggesa SPR segera seolah-olah mereka sudah ada ketetapan parti lah segera melaksanakan pilihan raya kerana mereka mengambil fakta bahawa sekarang masih dalam musim peralihan monsun. Belum masuk monsun timur laut lagi. Monsun timur laut akan berlaku di hujung November hinggalah pada awal Mac tahun 2023. Jadi mengapa tidak SPR mengambil kira kalau dah bubar sekarang, maksudnya cepatlah buat pilihan raya. Maksudnya mereka merujuk kepada minggu pertama ataupun minggu kedua November. Kerana itu masih dalam fasa peralihan monsun. Maksudnya mereka rasa belum waktu banjir lagi. Kalau ada pun banjir kilat. Jadi apa pandangan Dr. G? Pandangan setengah pihak bahawa SPR perlu cepat-cepatlah membuat tarikh-tarikh penting ini supaya selesai cepat dan kita boleh tumpu pada banjir. Saya rasa kita SPR kena memerlukan masa untuk mereka kena sediakan, keluarkan writ pilihan raya, kena keluarkan notis pilihan raya. Kemudian tempoh kempen 11 hari, kalau kita mengambil kira semua tu, di sana pun dah lebih kurang 3-4 minggu. Lepas tu kita kena melihat juga SPR memerlukan cetak kertas undi. Mereka perlukan masa. Mereka juga memerlukan untuk membeli, walaupun perolehan saya rasa mereka dah buat untuk membeli dawat, kekal dan sebagainya. Proses tu, pemulihan dan semua tu memerlukan sedikit masa. At least sekurang-kurangnya mereka memerlukan 4 hingga 5 minggu. Kalau itu SPR mesyuarat dengan segera macam apa yang berlaku pada tahun 2018 dalam masa 4 hari selepas pembubaran. Dan ketika itu semua negeri bubarkan sekali dan dalam waktu 2 hingga 3 hari berbeza. Pulau Pinang beza 3 hari daripada Parlimen. Bermaksud dalam tempoh 1 hingga 3 hari semua negeri dah bubarkan. Walaupun mereka pembangkang masa itu. Tapi kali ini, walaupun ada negeri yang sealua dengan BN yang pusat tetapi tidak bubarkan. So itu telah memberi sedikit masa yang begitu, ruang yang begitu panjang untuk SPR mengambil masa yang supaya mereka tidak mahu buat satu keputusan dengan pada pandangan tidak buat tergesa. Walaupun ada parti paksa bahawa ada parti kata mereka ada hak, parti itu ada hak untuk berkita, tapi SPR sepatutnya bertindas dengan sebebasnya sebagai badan bebas, pengurusan pilihan raya yang bebas untuk memastikan bahawa mereka dilihat sebagai bebas. Mereka kena mengambil masa. Mereka perlu diberikan masa dan mereka akan mengambil masa sesuai supaya semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, sekolah, perayaan, sensitiviti, agama, semua itu diambil kira. Baru akan dilihat sebagai badai yang mengambil berat tentang kesejahteraan dan keselesaan semua pihak. Termasuk mereka yang mengundi di luar yang akan diberikan kelayakan sebagai undi tidak adil, pengundi tidak adil dengan kemudahan undi pos dan sebagainya dalam negara dan luar negara. Itu semua memerlukan masa. So kita tidak boleh memaksa bahawa hari ini bubar kita perlu adakan dalam masa 2 minggu. Itu tidak akan, bukan sesuatu yang munasabah. Sekurang-kurangnya kalau saya punya kajian melihat bahawa kalau macam di Sarawak mengambil masa sampai 7 minggu daripada tarikh pembubaran. Di Melaka dan Johor 6 minggu. So bermaksud secara pukul rata SPR memerlukan 5 minggu. Tapi sekarang memang dia memerlukan 5 minggu. Kalau tidak dia akan wujudkan satu kesukaran ataupun SPR akan letak dalam keadaan terikat untuk mengadakan pilihan raya dengan cepat, tetapi yang menjadi mangsa ialah pengundi, bukan parti politik. Bukan calon tetapi ialah pengundi yang 21 juta orang yang kita belanjakan 1 bilion untuk mereka keluar mengundi. Kalau tidak, kita akan rugi. Akhirnya prinsip demokrasi pilihan raya itu tak tercapai. Okey. Dalam ini penting kerana ia boleh menjadi pemboleh ubah pilihan raya umum ke-15, tarikh-tarikh penting ini. Kerana dengan penambahan undi 18, undi automatik dan juga pendaftaran secara dalam talian untuk undi pos itu, maksudnya SPR sudah ada satu sedikit persepsi di kalangan masyarakat. Nampaknya SPR ada ruang untuk menambah baik pentadbiran pilihan raya berbanding pilihan raya yang sebelum ini. Mengapa tidak ditambah sekali lagi dengan ruang masa yang selesa? Biarpun kita mengejar masa untuk berhadapan dengan musim bah atau musim banjir yang dikatakan lebih teruk, lebih parah akibat perubahan iklim untuk tahun ini, tetapi nak ataupun tidak, ini merupakan hak
yang termaktub dalam perlembagaan dan wajar diberikan sedikit keselesaan untuk pengundi pulang, pengundi bersiap siaga dengan memberi tiket kapal terbang, tiket bas untuk membawa keluarga mereka pulang ke daerah lokaliti masing-masing. Begitu juga mereka yang bekerja untuk mengambil cuti, majikan yang ada pekerja yang ramai boleh memikirkan bagaimana operasi mereka dan sebagainya. Mengapa ini juga perlu difikirkan oleh SPR? Itu tanggungjawab, sepatutnya jadi fungsi dan tanggungjawab SPR, sebab mereka yang diberikan tanggungjawab penuh kepada SPR sebagai badan tunggal pengurusan pilihan raya untuk memastikan bahawa itu pun kalau dalam kita punya laporan yang kita serahkan kepada kerajaan, kita kata SPR perlu diberi kuasa penuh, kuasa yang lebih luas, memastikan bahawa semua pihak memberi kerjasama kepada SPR sebagai badan pengurusan pilihan raya. Kalau tidak, macam kalau SPR perlu gunakan dipanggil permis-permis tertentu. Kalau ada pihak yang kata kami terpaksa gunakan permis itu untuk tujuan lain, kadang SPR terikat. So kita kena bagi peruntukan kuasa yang lebih luas kepada itu, dan kita kena semua pihak, bukan saja SPR, majikan dan semua pihak yang berkaitan dalam memastikan bahawa pilihan raya itu dijalankan dengan semaksimum boleh. Keselesaan itu sangat penting, kemudahan. Keselesaan dan kemudahan. Kemudahan ialah kita perlu sediakan masa yang cukup untuk orang hantar balik, katakanlah undi pos. Kita mengalulukan. Ini pun kali pertama SPR mengumumkan permohonan untuk undi pos pada hari pertama, iaitu pada hari Parlimen dibubarkan. Itu satu langkah yang baik. Tetapi bila kita umumkan tarikh-tarikh pilihan raya, tarikh penentuan calon, baru kita tahu siapa calon. So daripada tarikh penentuan calon sehingga hari mengundi, kita kena beri masa at least 2 minggu untuk mereka dapat balik. Sebab yang akan hantar mereka ialah contohnya, ini contoh undi pos. Katakan Nazri nak undi pos. Sebagai wartawan, Nazri boleh minta undi pos lah ya. So diberi. Katakan undi pos tu datang ke kawasan Bukit Jalil, mengambil masa 2-3 hari, lepas tu nak isi borang, isi tu kena hantar balik pada hari sebelum 5 atau 6 petang hari sebenar tu, kertas undi itu kena tiba di tangan RO. Itu baru di kawasan bandar. Kalau benda tu bayangkan di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kalau di luar negara, di London, di UK ataupun di New York, macam mana? So, itu yang kami cadangkan juga patut saya pun pernah bagi tahu saya pernah timbulkan dalam beberapa siri yang kita jumpa sebelum ni. Kita adakan satu kemudahan undi di luar negara ataupun pejabat Pesuruhjaya tinggi. So itu yang balik kepada kemudahan tadi itu. Keselesaan dan kemudahan untuk memastikan peratusan keluar mengundi adalah tinggi. Sekarang kita 21 juta. Nak memastikan bahawa 80, kalau kita nak capai 80% ke 85%, kita kena sediakan semua kemudahan-kemudahan ini. Termasuk tarikh pengundian, penentuan calon selepas penentuan calon, tarikh pengundian, semua tu kena ada waktu, sebab kita tidak boleh paksa. Kita tidak boleh paksa. Kalau tidak, akan ada macam kekurangan, kecacatan dalam proses tu. Itu yang saya nak angkat, satu lagi persoalan berkaitan dengan kemudahan untuk anak muda, mahasiswa, pengundi baru undi 18 dan pendaftaran automatik yang mungkin pertama kali tahu mereka ada dalam senarai pemilih. Kalau mahasiswa misalnya menghampiri 5.8 juta yang layak kali ini. Begitu juga yang berada di tingkatan 6 di politeknik, di college community ataupun yang bekerja sendirilah selepas SPM. Mereka sudah layak. Tetapi bayangkan sekarang bermula minggu ini, kebanyakan universiti, IPT awam, IPT swasta baru bermula semester baru. Kita bayangkan juga berlaku pilihan raya dalam masa sebulan yang akan datang. Dan mereka baru sahaja mulakan akademik, dan ada di kalangan mahasiswa akan berhadapan dengan ujian ataupun peperiksaan semester. Jadi ini juga perlu diambil kira, 5.8 juta. Logik akalnya, saya rasa mereka tidak akan pulang. Baru bayar beribu-ribu duit yuran akademik, yuran kolej atau rumah sewa, tiba-tiba bulan depan
nak balik untuk mengundi yang 1 hari saja ambil masa. Pandangan Dr. G, mengapa SPR perlu ambil kira jumlah pengundi besar di mahasiswa di peringkat universiti, IPT dan juga anak muda undi 18 ini dan diberikan sedikit option misalnya undi awal ke ataupun dijadikan pusat mengundi di universiti. Mengapa tidak? Itu kena diberi. I mean kita ada option kalau undi pos ada 1B, 1A, 1B untuk pekerja SPR. 1A, 1B untuk mereka yang berada di luar negara, belajar dan kerja, dan 1C untuk macam kita wartawan, media dan sebagainya, jurawat, kerajaan. Kita kena luaskan 1C ke 1D itu kena luaskan. Kemudian kemudahan tu boleh disediakan juga lah undi di di undi pos ataupun undi di kampus, ataupun saya punya cadangan ialah kalau boleh semua IPT sama ada college, universiti kena beri cuti sekurang-kurangnya 3 hari. Sebab mereka sehari untuk balik, sehari itu mengundi, hari esok mereka balik. Pernah diberi masa kalau kita masa di COVID, kita boleh buat kelas online. So kalau majikan diwajibkan untuk undang-undang di bawah hak dan tanggungjawab pengundi, di bawah hak ialah majikan kena memberi cuti untuk setiap pekerja untuk keluar mengundi, sama ada secepat waktu cuti ataupun ruang untuk mengundi. Saya rasa begitu juga untuk semua universiti, IPT, swasta ke awam, untuk memastikan hampir 6 juta orang yang layak. Satu jumlah yang besar. 25%. 25% daripada keseluruhan 21 juta yang ada layak tu. Satu jumlah. Mereka akan boleh menentukan satu kerajaan. Bangun, jatuh. Itu akan kita tidak boleh kata mereka akan undi. Kita tidak tahu mereka akan undi. Dia akan boleh menentukan kejayaan sesebuah parti untuk membentuk kerajaan. Kalau begitu, kalau kita boleh paksa majikan, saya minta IPT, Kementerian Pengajian Tinggi memastikan mereka diberi cuti. Sekurang-kurangnya 3 hari kita beri. Kalau kita adakan, itu sebab saya kata tadi cadangkan, kita buat undi hari Sabtu. Hari Sabtu, Jumaat mereka balik, undi Sabtu, Ahad boleh balik. So hari Isnin berikut mereka boleh kuliah. Very satu formula yang sangat mudah dan ringkas. So benda tu bukan kompleks. Sebab tu kata SPR sebagai badan tunggal pilihan raya, pengurusan pilihan raya perlu digabungkan oleh sokongan semua agensi-agensi, semua ada swasta ataupun tidak. Akhirnya pilihan raya ni semua kena ingat pilihan raya bukan untuk SPR. Pilihan raya bukan untuk hanya parti politik, pilihan raya untuk satu negara, untuk semua rakyat, bermaksud semua orang. Sebab tu kita anggap bahawa pilihan raya ini kita kena melihat ini sebagai pilihan raya kita. Bukan pilihan raya SPR. Bukan pilihan raya untuk parti politik, tapi untuk membentuk kerajaan. So kalau begitu, kita kena ada satu ekosistem persekitaran kemudahan yang lebih kondusif, yang holistik. Holistik, bukan kondusif saja, holistik. Semua orang kena bagi kerjasama. Begitu juga di kalangan pekerja ataupun rakyat Malaysia yang berada di luar daerah. Kita banyak kali dah cerita, Dr. G pun pernah saya temu buat berkaitan rakyat Sabah Sarawak yang berada di Semenanjung, terutama di negeri yang ramai sekali orang Sarawak, orang Sabah di Pasir Gudang, di Pulau Pinang, di Lembah Kelang. Dan pastinya saya tanyalah rakan kita yang berada di Sabah, mereka dah cek kalau antara 5 hari bulan ke 15 hari bulan November akan datang, jumlah tambang kapal terbang ke Lahad Datu menghampiri 1,800 pergi balik. Saya rasa tak logik dan memang mereka tidak akan balik. Secara umumnya saya rasa ini dah lupakanlah pengundi ni. Jadi adakah wajar juga SPR memikirkan hak anak-anak di luar daerah lokaliti mereka, terutamanya yang terlampau jauh ini, perlu dijadikan pusat pengundian berpusat yang boleh dijadikan sebagai tanda aras baru SPR cakna dengan kesulitan mereka untuk pulang ke daerah masing-masing. Sepatutnya boleh. Sepatutnya wajar. Dan sudah pentadbiran aja kan, bukan ada perlu ubah undang-undang. Sebab kita benda tu boleh diwartakan, benda tu dia kena wartakan, tetapi boleh dibuat. Sebab tu kita melihat bahawa kita dah tahu bahawa dari tahun 2018 pada satu hari nanti sama ada tahun 2022 ataupun 2023 pilihan raya akan diadakan. Mengapa kita overlook, kita tak buat pindahan-pindahan yang diperlukan sedemikian? Sebab kita kena memudah cara proses itu dan penyertaan supaya memastikan bahawa penglibatan semua pihak adalah lebih tinggi. Sebab tu saya rasa macam kita
overlook perkara-perkara nampak macam kecil. Ada juga contoh jururawat Ya. hospital kerajaan, dia boleh undi pos, tetapi jururawat swasta Tak boleh. Tak ada. So kita melihat bahawa macam tadi kata Nazri, mereka yang bekerja dari sekarang dalam 20 tahun lepas, 15 tahun lepas, mereka dari Sabah dan Sarawak, migrasi ke mereka Semenanjung. bekerja di Semenanjung tinggi. Saya melihat bahawa jumlah itu meningkat. Kalau masa saya jadi 25 tahun wartawan dengan sekarang, jumlah itu tinggi. Bermaksud ramai Pasir Gudang ke kawasan perindustrian di Kuala Lumpur, Sungai Way ke contoh ramai. So patut kita kena kaji balik, kita kena sediakan kemudahan-kemudahan yang lebih kondusif untuk mereka. Sebab akhirnya kita nak, mereka adalah pembayar cukai. Betul. Bukan hanya pengundi, tapi mereka adalah pembayar cukai. So kita kena, sebab duit mereka lah kita gunakan untuk 1.1 juta itu menguruskan. So kita kena, kalau kita tak dapat lakukan, saya rasa dalam pilihan raya akan datang. Saya lepas ni saya rasa tiap-tiap tahun kita akan ada pilihan raya. Yep. Tiap-tiap tahun ada pilihan raya. Ya, kalau 6 negeri tak bubar tu maksudnya tahun depan ada pilihan raya untuk negeri. Ya. Cuma saya punya kajian melihat bahagnya 2024 kosong. 25 ada pilihan raya sebab Sabah. 26 Sarawak, Melaka Dan Johor. Johor kemudian. Maksudnya saya tak tahu ni. Tapi 2024 kita mula pasti mungkin ada juga negeri akan bubar ke parlimen adakan semula. So lepas ini setiap tahun kita akan ada pilihan raya. Saya rasa kita kena lihat bahawa kemudahan-kemudahan supaya yang kita bincang tadi, yang Nazri timbulkan, semua ia adalah sangat praktik, sangat diperlukan. Ya. Kita wujudkan sebab akhirnya kita nak sediakan semua peluang ni kepada mereka, semua kemudahan, kita memudahkan orang ramai untuk keluar. Kalau tidak, we are not facilitating them. Ya. Not facilitating them satu hal, tapi kita akan berhadapan dengan satu keputusan yang tidak memberi refleksi mandat rakyat. Kita tidak mahu apa yang berlaku di Johor 54.5%. Di Melaka begitu juga. Di Johor, Melaka. 55%. So 55% hanya keluar mengundi. Jangan satu hari nanti orang kata bagi saya pilihan raya tak perlu lagi. Tak relevan. Tak relevan. Tak perlu. Saya tidak mahu terlibat. Ya. Kita tidak mahu apa yang berlaku di beberapa negara yang penyertaan yang sangat rendah itu berlaku di kita di sini. Sebab kita setakat ini 80%, 70% dah cukup. Baik. Tetapi kita kena kekalkan jumlah tersebut. Ya, kerana kita sudah membuka kek pengundian itu melangkaui umur dan diwajibkan pendaftaran automatik itu, mengapa tidak untuk proses itu dipermudahkan juga selari dengan kek yang sudah pun dibuka. Walaupun of course sudah tentu ada yang kata kalau kita dah pindah ke satu tempat kita kena tukar alamat menurut wujud. Tapi saya rasa kita kena ada satu win-win situation supaya. Ya, dan saya rasa itu agak dangkal juga untuk memberi alasan bahawa pemilih lah yang perlu lebih proaktif menukar alamat mereka, kerana mereka yang bergerak antara satu spot ke satu alamat baru. Okey, terima kasih Dr. G. Kita menunggu dengan debar 20 hari bulan dan esok awal ini akan memberikan liputan komprehensif hari keputusan mesyuarat SPR 20 hari bulan, dan mungkin kita akan panggil Dr. G pada hari itu juga. Boleh. Kerana hari-hari penting ini Dr. G dah masak dengan buku beliau. Terima kasih Dr. G Manimaran, penulis buku Demokrasi dan Pilihan Raya dan juga mantan ahli ERC. Sekian sahaja bersama saya Nazri Kahar untuk Malaysia Menjelang Malaysia Memilih. Assalamualaikum, kita jumpa.